Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Zainal Abidin Najib Sakong, Pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Yang bahagia Datin Dr. Hajah Hartini Osman, Penasihat Tadbiran Human Resource YBK, Barisan Alpa yang sertai pada hari ini. Saya tengok turut bersama kita pada hari ini. Yang bahagia Cik Zulhairi, yang bahagia Dr. Fatah, yang bahagia Prof. Abdul Rahman, dan semua karyawan-karyawan YBK yang sertai pada sesi pagi ini, iaitu Amanat Merdeka yang bagi Datuk Pengurusi YBK. Jadi untuk makluman semua, hari ini kita nak sambut esok kita nak sambut Merdeka. Jadi hari ini kita nak dengar amanat yang bagi Datuk Pengurusi untuk sampaikan kepada kita. Tema kita pada tahun ini untuk Merdeka sama macam tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang bagi Datuk untuk menyampaikan amanat Merdeka kepada semua karyawan-karyawan YBK. Dan untuk makluman Datuk yang turut ada bersama, Alpa juga turut bersama dengan kita pada hari ini bagi Datuk. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang bagi Datuk Zainal Abidin Najib Sakong, Pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan, untuk menyampaikan amanat Merdeka pada tahun ini. Silakan bagi Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Tanah Melayu Malaysia kali ke-64. Dan sebelum kita meneruskan apa yang kita sebutkan amanat ini, mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah sekali. Jika ada pahalanya, kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang telah melaksanakan tugasan besar ini bagi menentukan bahawa rakyat Malaysia yang ada pada hari ini sudah tidak lagi dibelenggu penjajahan oleh mana-mana pihak. Jadi marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dapat sampai pahalanya kepada mereka yang terdahulu yang melaksanakan tugas berat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahli lembaga pemegang amanah yang sempat sama, pengurus besar, ketua-ketua jabatan, para karyawan Yayasan Basmi Kemiskinan yang menjadi aset kepada Yayasan Basmi Kemiskinan yang dikasihi sekalian. Kali ini kemerdekaan yang disambut oleh tanah air kita ialah kali yang ke-64. Kalau hari kebangsaan kita sebut dia bermula pada tahun 1963. Kita bercakap ini Hari Merdeka. Dan Hari Merdeka ini adalah suatu hari di mana kita sebenarnya melepaskan diri kita, melepaskan negara kita menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Merdeka ini lawannya hamba, iaitu kita menjadi hamba, negara kita dan rakyatnya menjadi hamba kepada sebuah negara lain yang menjajah kita. Maka tugasan kepada rakyat yang menjadi yang dibuat macam hamba oleh negara yang menjajah, segala kekayaannya, segala untung dan sebagainya daripada negara kita itu dibawa ke negara mereka untuk membangunkan London, ibu negara British itu. Dan oleh kerana itu rakyat Malaysia atau rakyat Tanah Melayu pada waktu itu berusaha untuk memerdekakan tanah air ini. Dan ianya bukan suatu masa yang pendek, sebab ia terlepas daripada tangan kita ialah pada tahun 1511 apabila Melaka lepas ke tangan Portugis.
Dan taking for granted, banyak rakyat pada waktu itu mengatakan tak apa, esok kita dapatlah halau Portugis ni. Esok tu maksudnya 24 jam. Ada pula yang kata sebulan lagi lah dapatlah kita balik. Setahun lagi kita dapatlah balik tanah air kita. Tetapi apa yang terjadi apabila ianya berlaku, yang fakta sejarah membuktikan 460 tahun, hampir 460 tahun, bermula daripada tahun 5011 itu, tahun 1511 itu, sehingga 1957. Sehingga 1957 barulah kedegilan orang-orang Melayu yang sebelum ini tidak hendak bersatu dan juga tidak mahu disatukan, bahkan disuburkan lagi pihak rasa berpuak-puak itu oleh British untuk kepentingan dia. Kita dilaga-lagakan berdasarkan kepada etnik Jawa dengan Jawanya, ada pemimpinnya sendiri, Banjar, Minang, orang Rawa. Begitulah seterusnya. Dan puak-puak ini akan menunjukkan something masing-masing, kekuatan masing-masing, tak mahu bersama langsung. Sedangkan agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia pada ketika itu adalah agama Islam, yang tuntutannya ialah bersatu, tuntutannya ialah muafakat, tuntutannya ialah gotong royong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu kepada kerja-kerja kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong kepada maksiat dan perpecahan. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ianya tak dapat dicerapkan ke dalam kehidupan masyarakat Islam pada waktu itu, atas sebab kepentingan puak-puak tadi, kemudian kepentingan kenegerian masing-masing. Kita ada banyak negeri, di setiap negeri ada sultannya, dan tiap-tiap negeri pula menubuhkan persatuan-persatuan anak negeri masing-masing. Maka masing-masing membawa bendera masing-masing. Dan bukan tak ada pemimpin-pemimpin, bukan tak ada pahlawan-pahlawan yang tegak berdiri untuk menawan semula negara ini. Bermula daripada Raja Haji, yang bukan orang tanah Melayu pun, membantu kita. Bahkan selepas daripada itu, yang moden sikit, kita panggil Abdul Rahman Lembong, ya, yang di Pahang sini, Tok Gajah, Tok Naning. Orang-orang ini telah cuba, dan orang-orang ini bukan kepalang hebatnya. Kalau ikut sejarah, daripada mulut ke mulut, kita didengar khabar, matanya tu kalau dipahat dengan besi tu terpeleot, mata dia kekal begitu. Punya hebatnya orang-orang yang menjadi memimpin Melayu pada waktu itu. Tetapi kalah semua dengan British, kerana di samping mereka itu pemimpin, di dalam kalangan kita sendiri pun ada juga orang yang menjadi tali barut kepada pihak penjajah itu. Dan rupanya tali barut, orang yang ada kepentingan ni, selagi ada namanya dunia, dia takkan hilang. Dia akan ada bersama-sama. Maka pada ada satu ikhtiar yang dibuat, sehinggalah semua persatuan-persatuan negeri, NGO ni berkumpul. Mereka menubuhkan, cuba mengajak masing-masing melupakan persatuan masing-masing, tapi kita duduk di bawah satu lembayung pertubuhan. Pertubuhan itu sehingga sekarang masih ada. Pertubuhan itu dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Pertubuhan. Sehingga sekarang Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu itu
sudah menjadi pertubuhan politik, tetapi dalam pendaftarannya masih menyebut Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Bila kita kumpulkan mereka ini, maka dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin-pemimpin Melayu dari semua kalangan tersebut tumbuh dalam hati mereka. Barangkali dah penat dah berikhtiar untuk nak melepaskan tanah air kita ni daripada cengkaman penjajah, tapi gagal semua. Akhirnya Allah hidayahkan mereka supaya menyatukan fikrah, bergerak di atas satu dipanggil pertubuhan saja, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kebangsaan itu dalam bahasa moden kita panggil nasional. Kebangsaan itu artinya nasional. Pertubuhan Nasional Melayu Bersatu. Jadi oleh kerana pada waktu itu, sebelum adanya kerakyatan ni, tanah Melayu ini ialah milik orang Melayu. Sebab itu kita menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Bermakna tanah air ini ialah orang Melayu. Tak ada orang lain. Ada orang lain pada waktu itu, tapi mereka itu ialah orang yang datang cari rezeki di sini, dibawa oleh British. Mereka belum ada kerakyatan. Mereka tak ada apa-apa. Janjinya apabila kita merdeka nanti, janjinya asalnya mereka akan balik ke negara mereka masing-masing kerana mereka rakyat kepada negara mereka. Itu cerita asal dia. Dan apabila kita bersetuju menubuhkan sebuah persatuan sahaja, maka persatuan ini didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang dilantik pada waktu itu. On Jaafar nama dia. Datuk On bin Jaafar. Tetapi bijaksananya mereka ini, apabila Datuk On Jaafar ada idea lain, supaya UMNO ni katanya dibuka kepada semua bangsa yang ada, maka orang-orang Melayu tak setuju. Orang Melayu minta supaya UMNO tetap UMNO. Orang Melayu tak. Cina kalau yang selepas dia orang dapat kerakyatan tu, kita minta dia menubuhkan parti dia, Parti Cina, MCA. Parti India, MIC. Kemudian kita gabung jadi perikatan. Itu cerita yang kemudian. Namun demikian, oleh kerana tak sesuainya pendapat yang dipanggil Datuk On ini tadi, maka yang bersetuju supaya UMNO ni orang Melayu saja telah Tun Razak pada waktu itu yang sepatutnya jadi presiden pada UMNO, dengan bijaksananya merasakan bahawa kalau kata dia dengan kawan-kawan, kalau saya jadi presiden sulit sikit. Sebabnya katanya kita akan deal dengan sultan-sultan di dalam tanah Melayu ni. Ada 9 sultan di tanah Melayu ini. Maka kalau saya katanya jadi presiden sulit, maka mereka telah meminang Tengku Abdul Rahman yang pada waktu itu baru balik dari London. Tengku Abdul Rahman, oleh kerana dia berkawan dengan Tun Abdul Razak dan sebagainya, dia bersetuju dengan rasa berat pada peringkat awalnya menjadi presiden kepada UMNO ni, menggantikan Datuk On tadi. Itu kalau kita melihat bagaimana indahnya fikiran dan bijaksananya fikiran Tun Abdul Razak pada waktu itu. Padahal Tun Abdul Razak ialah orang bangsawan juga, iaitu orang besar kepada Istana Pahang. Namun dia rasa tak sampai dia punya pengaruh itu keluar daripada Pahang. Di Pahang mungkin, tetapi di luar daripada Pahang dia rasa sultan-sultan ni kalau dia dapat deal dengan anak raja juga, ini sangat indah, sangat cantik, smooth. Artinya urusan-urusan selepas daripada ini, selepas kita mengambil alih tanah Melayu akan lebih mudah. Itulah cara berfikir orang dulu yang diketuai oleh Tun Abdul Razak. Sebab itu
Sebab itu ini sejarah kemerdekaan yang sangat penting. Kemudian pada tahun 1946 tertubuhnya UMNO itu pada tahun 1946. Pada waktu itu dia bukan parti, kita tak sebut dia parti pun. Kita sebut pertubuhan. Tapi tindakannya macam parti lah, kita menyatukan semua. Sebab itu apabila Allah sebut dalam Al-Quran, ya, Allah sebut dalam Quran jangan bercerai-berai, jangan pecah belah. Kan? Berpeganglah pada tali Allah, jangan cerai-berai. Bila itu kita ikut aja pada tahun 1946, 10 tahun kemudian 1957, 10 tahun aja kita sudah dijajah 443 tahun. Tetapi bila kita ikut aja perintah Allah, bersatu je, hanya 10-11 tahun saja kita dapat merdekakan tanah air kita daripada penjajah British yang baru saja menang Perang Dunia Kedua. Cuba bayang, karamahnya bersatu itu. Karamahnya bersatu. Mulianya bersatu itu. Allah tunjuk tegak-tegak dalam masa 10 tahun saja. Kita dapat memerintah negara ini sendiri. Ada puak-puak yang kata, mana boleh kita merdeka? Kita buat jarum pun tak tahu. Tetapi pihak-pihak pemimpin macam Tengku Abdul Rahman, dia ni adalah lawyer keluaran daripada London. Otak dia dah ke depan. Tun Razak dan sebagainya ni adalah orang-orang yang dihantar oleh British belajar di luar negara. Maka pemikiran mereka lebih ke depan daripada apa yang kata buat jarum pun tak tahu. Sebab itu kalau kita bersetuju dengan pendapat buat jarum pun tak tahu, kita jangan merdeka dulu. Kita ikut aja orang. Sampai sekarang kita tak merdeka. Dan inilah yang dikatakan cabaran-cabaran yang terpaksa diranduk oleh pemimpin-pemimpin lampau. Dan untuk menenangkan, untuk menentukan supaya kemerdekaan 1957 itu berjalan lancar, ya. British katanya sebelum itu dia kata dia tak boleh lepaskan Malaysia ni sebab kalau dia nak hantar pekerja-pekerja daripada India, daripada China ni balik, kami pun dah tak mampu. Kami pun dah tak ada duit. Maka kami minta supaya syarat untuk kami merdeka ni, mereka ini diterima sebagai rakyat negara ini. Dan orang Melayu tak setuju. Mana boleh? Tapi bincang-bincang, bijaksana datang mengatakan bahawa beginilah. Kalau engkau nak jadi rakyat negara ini, engkau wajib bersetuju dulu beberapa perkara. Kedaulatan raja-raja, kalau engkau nak jadi rakyat sini, kedaulatan raja-raja, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa nasional. Ya, hak istimewa orang-orang Melayu kerana mereka miskin dekat Melayu ni. Ya, okay? Kemudian kita sebut yang ini. Kemudian yang akhir sekali barulah kita bagi dia kerakyatan. Tapi dia kena setuju yang 4 ni. Maka pemimpin-pemimpin Cina, MCA pada waktu itu, MIC pada waktu itu bersetuju. Maka termeterailah perjanjian, kita pun buat perlembagaan. Perlembagaan itu, mereka itu dijadikan rakyat dengan syarat mereka bersetuju semua yang 4, maka kita pula menawarkan kerakyatan. Itulah perjanjian kita kepada mereka. Dan rupa-rupanya oleh kerana hal ini tidak dijadikan pelajaran civic yang penting di sekolah, dan sekolah kita pula mula
demi kepentingan politik, mula membuka pula orang Cina boleh sekolah Cina, India boleh sekolah India, maka hal-hal yang berkaitan dengan mempertahankan soal-soal sejarah ni tak dapat diteruskan kepada ni bakal-bakal tunas-tunas baru anak-anak kita ni, yang Melayu dan yang Cina dan India. Sebab itu sekarang orang Melayu sendiri pun ada yang tak menyokong hak-hak istimewa ni. Yang tak menyokong tu ialah anak orang-orang yang dah kaya-kaya ni. Tetapi anak-anak orang kampung, macam anak-anak yang kita asuh di asrama kasih, yang kita asuh di Jambor Sakti ni, mereka ini kalau kita ikut sombong anak-anak orang kaya ni, memang mereka ni kalau nak ikut merit, nak bersekolah pun tak mampu. Ni anak-anak ni nak bersekolah pun tak mampu. Itu sebab kita semampu kita letak juga budak-budak ni di asrama, supaya dia makannya ada yang nanggung, belanja sekolahnya ada yang nanggung, buku-bukunya ada yang membeli, tempat tinggalnya elok, makan. Ini kita buat. Ini hak istimewa. Yang ini sebenarnya tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab kerajaan. YBK datang sebagai suatu badan NGO yang ingin turut serta dalam mempraktikkan perjuangan orang tua-tua ni. Kita datang membantu. Sepatutnya dah tak ada lagi orang miskin. Kerana apa? Hak istimewa itu tertakluk ataupun termaktub dalam perlembagaan. Hak istimewa. Hak istimewa itu termaktub dalam perlembagaan. Barangkali entah di mana-mana silapnya sistem kita menggalakkan anak-anak Melayu hanya bekerja dengan kerajaan. Itulah rasanya istimewa. Jadi kita melupakan satu aspek lagi, pendapatan yang besar, yang punca kekayaan yang besar, iaitu perniagaan, keusahawanan. Dan kita pun buat kerja-kerja membentuk usahawan ni sambil-sambil lewa je. Tidak dibuat secara macam kerahan tenaga. Jepun misalnya, selepas Hiroshima dibom, hancur lebur tanah negara tu. Dan dia merdeka lewat dari kita. Tetapi pencanak-canak kemajuannya. Sehingga dunia dikawalnya sekarang. Kerana apa? Kerana mereka berusaha memindahkan pahlawan-pahlawan zaman Jepun dulu tu, daripada taat setia kepada kepahlawanannya, taat setia kepada tugas yang dibagi, iaitu berniaga. Ini Jepun punya pendekatan. Tampaknya Melayu kita dekat sini ada kelemahan-kelemahan yang terpaksa dibetulkan oleh pemimpin-pemimpin akan datang. Jadi kalau kita nak meninjau sejarah ini, saya nak mengaitkan itu supaya anak buah saya sedar, ya, macam-macam cerita yang telah sedang dibuat oleh, terutamanya oleh DAP masa pemerintahannya kejap dulu. Dia cuba tukar sejarah ni. Katanya orang Melayu yang jadi askar Melayu dalam hutan tu sebenarnya itu ialah bekerja dengan British. Maka orang ni sebenarnya bukan orang yang menuntut kemerdekaan, tetapi dia jadi alat British. Yang sebenarnya katanya menuntut kemerdekaan ialah komunis. Nampak? Orang Melayu pun setuju. Jadi perkara-perkara macam ini tak sepatutnya berlaku, tak sepatutnya terfikir oleh kepala kita. Kerana apa? UMNO adalah sebuah badan yang mengumpulkan berbagai-bagai kepala, dan kita dapat memerintah, dan kita memerintah dengan keadaan yang serba kekurangan. Maka akhirnya yang kita pikul betul, yang kita jinjing kadang-kadang terlepas. Akhirnya kita tak dapat sempurna semua. Dan oleh kerana ketidaksempurnaan semua itu, berbagai-bagai berlakulah dalam perjalanan, hingga akhirnya orang memandang serong kepada UMNO. Tetapi akhirnya orang melihat bahawa UMNO itu juga yang nampaknya yang dapat diharapkan, kerana dia lebih sistematik
daripada yang lain. Baik, kita habis bab itu. Para karyawan yang dikasihi sekalian, pada waktu 1990 ya, pada tahun 1970 selepas peristiwa 69. Pada tahun 57 sampai tahun 69, 57-69 lebih kurang 11-12 tahun. Untuk mengelakkan supaya bangsa-bangsa ini jangan bertempur. Orang Melayu kepala dia biar aman-aman. Maka pada waktu itu kerajaan British kata kalau dalam masa 10 tahun ini kacau bilau berlaku, maka saya akan masuk semula menjajah. Maka pemimpin-pemimpin pada waktu itu berikhtiar untuk menentukan supaya semangat-semangat kebangsaan itu korang dimainkan di bawah. Maka pada waktu itulah lagu-lagu pop ye-ye-nya, filem-filemnya pun filem-filem yang tidak membakar semangat. Pertandingannya pun bulan bahasa macam-macam itu. Tapi walaupun macam itu, rupanya ada juga kumpulan yang tak puas hati. Itu yang berlaku 69. Kenapa? Nampaknya kek kekayaan negara ini tidak dibahagikan secara elok. Maka tak puas hati itu berlaku 69. Bila 69 berlaku, Tun Abdul Razak pada waktu itu sekali lagi menunjukkan kehebatan Tun Abdul Razak ini. Dia jadi pengarah Migran pada waktu itu. Tun Abdul Razak pada waktu itu bila menjadi pengarah Migran, dia boleh melantik dirinya jadi presiden. Macam Singapura, presiden. Artinya tak ada lagi sistem raja-raja dalam Malaysia. Sudah boleh dah dibuat. Tapi punya mulianya hati Tun Abdul Razak ni, ya. Selepas diselesaikannya masalah 69 tu, dia serahkan semula jawatannya itu ke parlimen. Parlimen bersidang balik semula. Itulah kemuliaan, kehebatan orang-orang yang kadang-kadang tak didendang oleh sesiapa. Ini cerita benar. Jadi selepas Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri, dia telah menyusun semula ekonomi yang dipanggil DEB, Dasar Ekonomi Baru negara kita. Pada waktu dasar ekonomi baru itu tahun 1970, keadaan kemiskinan orang Melayu, keadaan kemiskinan rakyat Malaysia pada waktu itu ialah 49.3%. 49.3%. Keadaan orang kemiskinan di Malaysia pada tahun 1970. DEB ini 20 tahun sampai 1990. Daripada 70 sampai 90, basmi kemiskinan dilangsungkan oleh kerajaan. Tinggal daripada 49 tinggal 16%. Orang miskin di Malaysia ni daripada 49.3 tinggal 16%. Pada tahun 90 itulah YBK ditubuhkan. Pada waktu 1990 tu, kemiskinan di Selangor tidak 16%. Hanya beberapa persen saja di Selangor. Tapi kita menubuhkan Yayasan Basmi Kemiskinan. Kita nak melihat supaya ada satu yayasan, tugasnya ini je. Ambil berat soal-soal macam ni. Dan pada tahun 2005, Yayasan Basmi Kemiskinan mensasarkan tiada lagi kemiskinan di Selangor tahun 2005. Tuan-tuan tahu, pada tahun 2005 di peringkat negara statistik kemiskinannya ialah 5.7%. Selangor bebas miskin tegar pada tahun 2005. YBK punya matlamat tercapai. Dan saya tak tahu kalau Tan Sri Muhammad masih lagi jadi Menteri Besar pada tahun 2005, saya agak pantulannya lebih hebat daripada itu. Tetapi Tan Sri Muhammad mengakhirkan jawatannya pada tahun 1997.
Tahun 2000, 2005, 8 tahun YBK terkontang-kanting membawa dirinya sendiri, tetapi dapat juga kita memenuhi niat dan cita-cita Tan Sri Muhammad pada waktu kita menubuhkan itu, iaitu tiada lagi kemiskinan pada tahun 2005. Alhamdulillah, apa yang kita buat itu bukan sahaja dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termakbul, bahkan kita tanpa sedar, tanpa kita tahu tak macam mana, wallahu a'lam, kita membelanjakan daripada tahun 1990 sehingga tahun 2005 tu hampir 150 juta. 150 juta perbelanjaan kita. Dari mana kita mendapat keuangan? Kerana kita benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat ikhlas. Kaki tangan kita kerja siang dan malam. Hari ini jumpa rumah miskin, esok kita runtuhkan. Tulat orang masuk rumah baru. Dalam keadaan erok-pekok membina rumah, kita tengok anak-anaknya pula tak sekolah, kita buatkan pula asrama. Kemudian kita tengok lagi, tinjau lagi di rumahnya, ada pula anak-anak yang tingkatan 3 tu, tingkatan 3 tak lulus. Maka kita buat pula pusat latihan kita di Kuala Selangor. Rancak betul pada waktu itu. Tengok pula ibu-ibunya, banyak yang buang masa mencari kutu dekat tangga. Maka kita ajar dia macam mana buat krepek lah, kita packagingkan dia. Suami-suaminya nampak habis je kerja nak tidur je, kita bagi dia motivasi bagaimana memimpin keluarga. Anak-anak yang tak masuk asrama kita buat macam mana? Tuitionkan dia. Kita buat desa kasih. Desa kasih ni supaya mereka terkumpul satu tempat, senang kita kelolakan. Ya ilaha illallah. Saya tak menyangka ya, saya sebagai pengerusi budak kampung Gresik Tengah yang dilantik oleh Tan Sri Mat Taib jadi pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Pada waktu dia melantik itu, belah-belah juga hati ni, belah belih orang Perak kata, belah belih. Apa ni Tan Sri ni? Dia tak bagi saya esko pun, dia tak bagi saya itu, tak bagi, tetapi bagi pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Rupa-rupanya sampai sekarang saya jadi pengerusi, orang-orang yang jadi esko dah tak ada lagi jadi esko, tak ada apa penjawatan. Tetapi kita yang dulunya dianugerahkan oleh Allah jawatan itu, sampai sekarang YBK itu tegak berdiri, pernah berlawan dengan kerajaan negeri dan ada harta sedikit sebanyak yang kalau betul kelolaan tata kelolanya yang dibuat oleh yang pengganti nanti, insya-Allah Yayasan Basmi Kemiskinan ni boleh dikatakan selagi ada bulan dan matahari dia akan terus bergerak. Sebab itu saya berkehendakkan supaya karyawan-karyawan kita sentiasa tahu amanah ini. Bahawa kita menubuhkan sebuah badan yang bukan kerajaan. Kalau kerajaan kerjanya dah banyak sangat, maka kita ni pertubuhan bukan kerajaan, tapi tugasnya membantu kerajaan. Dan kita berharap kerajaan juga nampak apa yang kita buat. Kita sampai menjadi rujukan kepada bangsa-bangsa bersatu. Kita berjaya menjadi ikon dan idola kepada jabatan Basmi Kemiskinan negara masa itu, Jabatan Perdana Menteri. Dari mana saja perwakilan menteri-menteri daripada ASEAN, daripada dunia datang melawat untuk meninjau bagaimana pembasmian kemiskinan, dia akan hantar ke Felda. Lepas Felda dia akan hantar ke YBK. Bagaimana sebuah NGO membantu kerajaan membasmi kemiskinan. Ini sesuatu yang amat membanggakan kita.
Pada ketika Bosnia berlaku pemusnahan etnik, ya, pada waktu itu orang menghantar duit bagi dia makan. YBK dengan Abin ambil anak-anak sana, ambil anak-anak tu, bawa kemari, kita masukkan ke UIA 36 orang. 36 orang. Sampai di sini kita tanggung makannya, kita tanggung pelajarannya, akhirnya kerajaan pun campur tangan dan mereka kembali ke tanah air mereka. Ya, lebih kurang 10 atau 12 orang daripada mereka sudah PhD. Yang sangat popular ialah Adisa nama dia. Dia sekarang menjadi penasihat ekonomi negara Bosnia. Kita pernah menjadi tetamunya. YBK pernah menjadi tetamunya di Bosnia. Ini kebanggaan kita. Dan budak-budak yang datang sini, dia kata kami di sana, Islam kami itu nama aja. Nama aja. Praktikalnya tak ada. Tapi bila datang di sini, mereka mempraktikalkan agama dan mereka menjadi orang-orang yang membawa agama itu apabila sampai di Bosnia sekarang. Itu Bosnia. Palestin, anak-anak Palestin, kita ambil menjadi anak angkat. Anak angkat yang kita bayar tiap-tiap bulan. Dan kita berhubung dengan anak-anak itu dengan surat menyurat. Sampai mereka besar. Dan kita cuba ajak dia duduk sini. Anak-anak ini kata, kami tidak akan meninggalkan negara kami. Kalau kami tinggalkan negara kami, bermakna kami khianat kepada negara kami. Kami akan pertahankan. Itu kedudukan orang-orang Palestin. Kemboja. Tuan-tuan bukan tak tahu Kemboja bagaimana Pol Pot bunuh semua orang Islam. Kita pergi ke sana buat apa nama kita panggil pusat bahasa Melayu. Kerana mereka sangat melihat bahasa Melayu. Sebab mereka orang Campak. Orang Melayunya ada 3% saja. Kita buatkan masjid, kita buatkan pusat bahasa, kita buatkan sekolah. Sekarang ini baru 2 minggu yang sudah, kita belikan tanah dan kita buatkan mereka sekolah dengan Ustaz Saleh di Kemboja. Tuan-tuan, kita bergerak bukan sahaja dalam Malaysia tapi luar negara. Dan oleh kerana itu, saya nak bagi semangat kepada anak buah, kerja kita masih banyak. Hari ini dalam surat khabar utusan Melayu menyebutkan betapa, ya, disebut di sini, kajian juga menunjukkan 94% pengguna internet di negara ini membabitkan remaja, manakala 70% ibu bapa tidak menyedari anak-anak terdedah kepada perkara-perkara negatif. Ini satu lagi kemiskinan. Katanya dalam kajian yang sama, 90% daripada 8.5 juta mereka yang berusia 5 hingga 18 tahun terdedah kepada pendedahan kepada pornografi. Tinjauan laman web Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pula mendapati kebanyakan pengguna internet menghabiskan masa 6.6 jam sehari. Pendekatan yang COVID ini menyebabkan anak kita dalam rumah, dia dah tak, dari segi psikologi dah tak pandai berkawan dengan orang. Semangat jadi lemah, masanya banyak di depan internet. Ibu tak tahu ke mana dia pergi merayau dalam internet tu. Ini semua penyakit baru yang kena diatasi. Maka Yayasan Basmi Kemiskinan mesti ada buat usaha bagaimana perkara macam ini boleh kita selesaikan. Untuk tujuan tersebut, dalam mesyuarat yang baru ini, kita telah membuat keputusan supaya Profesor Dr. Hein Helman, ya, Timbalan Naib Chancellor
Universiti Utara UUM akan membuat balik semula satu kajian bagaimana YBK ini pertama sekali nak meneruskan supaya kewujudannya itu bermakna yang akan datang. Lagi supaya munafaat khidmatnya itu lebih memberi kesan. Lagi supaya kaki tangan karyawan ini orang yang betul-betul bersifat ataupun berjiwa memenuhi keperluan ladang amal yang kita buat. Macam mana nak buat? Jadi saya berharap sangat pada semua karyawan-karyawan kita hari ini hari ini kita mula melihat semalam yang saya bacakan tadi, semalam adalah sejarah. Yang semalam itu sudah jadi sejarah. Yang hari ini anugerah. Yang hari ini anugerah Allah pada kita, umur kita masih ada. Kita dapat melihat sedikit sebanyak kesan-kesannya. Alumni Asrama Kasih dah banyak. Mereka ada alumni, tetapi mereka pun masih baru mencari kehidupan. Alumni kita banyak. Anugerah Allah kepada kita. Anugerah hari ini. Dan esok kita harap hadiah. Kita menghadiahkan. Jadi dengan Profesor Haim Helman yang memang pakar dalam bidang dia, kita nak memanfaatkan. Dia pun anak Ulu Selangor, anak orang kampung macam saya juga, di kampung Serigala Tengah nama kampung dia, Serigala Tengah kampung dia. Dan dia anak yatim. Dari anak yatim dia boleh bersekolah sampai keluar negara. Sekarang ni jadi timbalan naib presiden UUM. Kenapa dia jadi macam itu? Mesti ada sebab. Apa sebabnya? Kerana kuasa masih lagi di tangan orang-orang kita untuk menentukan bangsa ini terus maju. Walaupun dia tak lengkap, tak sempurna, tapi masih memperlihatkan kehebatannya. Jadi, tolong beri pertolongan kepada pengurus besar, kepada ketua-ketua jabatan dan sebagainya. Dan bidang baru yang kita sertai ialah bidang pertanian. Dan kita akan memilih bidang pertanian moden. Dan Halimah nampaknya berminat dalam bidang ini. Sekarang ini, setakat ini kita nampak kita jadikan dia ketua. Walaupun dia pengetua Asrama Kasih, kebetulan pula Allah bagi kita pandemik ini sekarang, masa banyak boleh diluangkan. Dan kita berharap setahun ini kita bukan menangis. Kita bukan menangis dengan COVID. Allah tak boleh keluar. Allah nak tak sekolah. Allah pendapatan jatuh. Allah tak nak Allah. Kita kata hari ini anugerah. Dan anugerah ini kalau pandai kita menggunakan akan jadi hadiah. Esok adalah hadiah. Semalam sejarah, hari ini anugerah. Anugerah ini akan kita mencipta hadiah untuk kita dan untuk generasi pada masa akan datang. Kita berharap kampung Bersih Tengah itu satu ketika nanti kita hadiahkan dengan menjadi kehijauan, bukan dengan pokok getah tua yang tak bertuai, bukan dengan kita kata lalang yang tak berusik, tetapi jadi bahan-bahan makanan. Elok kampung itu kita pilih kerana dia jauh ke dalam. Tetapi jangan lupa, sebab kita dah mula masuk dengan, kita dah ada camp kita di situ. Kita dah ada pejabat YBK di situ. Kita dah mula membuat tanaman-tanaman di situ. Tuan-tuan, kalau tak ada 100,000, tak usah dekat tanah-tanah di situ sekarang. Saikar. Itu hadiah kepada generasi yang akan datang. Masuk YBK ini memberi manfaat kepada tempat. Jadi, ulang balik semula. Semalam sejarah. Jangan ditangisi, jangan dikenang, tapi dikaji di mana lemah, di mana kuat kita. Hari ini anugerah. Anugerah ini kalau kita tengok saja, COVID nangis, vaksin tak ada kerana ini, itu, anak.
artinya setahun ini kosong. Setahun ini apa tak berlaku pada kita. Setahun ini kita hanya menangis. Setahun ini. Tetapi kita nampak. Saya berterima kasih kepada tim Halimah lah terutamanya. Mereka turun. Budak-budak ni dah hitam sekarang ni. Hadiah yang diperolehi budak-budak ni hitam. Dan saya juga, kalau tuan-tuan tengok, dah berbelang-belang badan saya. Hitam juga. Kenapa? Saya fikir, ini anugerah. Masa kita banyak. Dan saya sudah berada di sana. Mesti berada di sana kalau nak melihat ini berjaya. Jadi, tukar fikiran. Semalam sejarah. Hari ini anugerah. Tapi anugerah ni, kalau orang tak ambil anugerah ni, Allah anugerahkan cendawan busuk depan rumah kita. Tak payah ambil lah. Esok busuk. Tapi kalau dia ambil, digoreng, digulai, dia menjadi darah. Darah ini boleh membangkitkan badan kita untuk hidup besok. Pandemik ini menjadi masalah. Tapi kita ambil jadi anugerah. Macam mana kita ambil? Kita gunakan masa lapang pegawai kita. Yang gaji kita bayar. Yang gaji kita bayar penuh. Tetapi tak ada apa kerja nak buat. Kita kata work from home, work from home, work from home ni. Ini bahasa tak eloknya saya cakap work from home ni bohong je. Tak ada apa boleh kita buat work from home ni. Kena buat kerja. Jadi oleh kerana itu, sebab itu kita tengok siapa yang work from home, maka mereka akan kekal lah. Tidak akan menjadi. Kecuali yang memang betul-betul work from home itu boleh bertanggungjawab bahawa dia deliver apa yang dia nak buat. Jadi, sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64 dan saya sayang sangat dengan semua karyawan saya dan kita hampir memotong gaji. Kita hampir memotong gaji. Sama kerana kita rasa semua syarikat besar-besar pun potong gaji. Bukan potong gaji, buang pekerja. Kenapa? Mereka dia masuk tak ada, keluar. Yusuf Haslam malam tadi bagi tahu dekat TV, dia kata sejak sejak PKP ni saya dah keluar duit simpanan saya 1 juta bayar gaji kaki tangan. Kerja tak ada. Tapi saya tak sampai hati nak lepas kereta, bayar juga. Artinya saya dah rugi 1 juta lebih bayar gaji je. Pada dia membayar gaji itu dah satu kerugian. Kita memang pada waktu itu sakit. Tapi Allah anugerah kita dengan kemasukan keuangan. Dan Alhamdulillah, semua orang buat kerja. Ingat kita kata dia. Apa sahaja yang berlaku pada kita adalah anugerah. Kita ucap takziah kepada Encik Zulhairi, ya. Bunyinya tak sedap. Dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ambil anak-anak kesayangan. Tak dapat nak dibicarakan dengan mulut. Betapa sedihnya, terseksanya. Sehingga boleh kita kata kalau Allah itu bukan Allah lah, kita nak ajak dia bertumbuk lah. Tetapi kita yakin bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sangat maklum apa yang dia buat. Dan kita mengucapkan takziah dan tahniah pula kerana dia berjaya menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada juga yang positif. Pun dah menangis. Ada orang yang anaknya meninggal, isterinya meninggal. Dalam surat khabar semalam, seorang budak perempuan yang bapaknya dah meninggal, cuba pula menghantar makanan macam food panda. Dah kena pula sampai tangannya biru, kena potong tangan. Ya Allahu Akbar. Banyak benda tak adilnya dalam dunia ni. Jadi,
Kalau Cik Zul misalnya runsing sehingga kan moral dia jatuh, mesyuarat lembaga pun tak nak datang, isteri pun berbiar je, anak-anak pun tak nak tengok, apa jadi pada keluarga ini? Apa jadi pada YBK? Tetapi dia pula menunjukkan kematangan, kita pula jadi semangat. Jadi tidak ada sesuatu yang yang boleh menghalang gerak kerja kita. Yang penting kita merdekakan otak kita ini daripada terpengaruh dengan apa juga perkara-perkara yang kita rasa negatif. Apa juga yang Allah cubakan kepada kita, kita ubahkan dia kepada positif. Plus, 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 plus. Hingga kita nampak, oh ini rupanya hikmah. Oh ini rupanya hikmah. Ini rupanya hikmah. Jadi kepada yang lain, saya nak minta supaya bersedia untuk menghadapi apa juga cabaran kehidupan, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar YBK ni, kalau saya dah tak ada besok, pengganti saya orang yang terus dapat melaksanakan tugasan. Karyawan-karyawannya terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia masuk bekerja dengan kita tu, macam Audi tu saya tengok. Masa dia masuk kerja dengan saya tu, saya ingat dia takkan kerja lama dengan saya sebab dia ni budak cerdik misalnya. Ni jenis 8A punya ni. Budak cerdik. Tetapi dia kerja dengan kita sampai sekarang. Apa itu? Itu ialah kerana kita, orang-orang yang masuk dengan kita ni bukan pilihan kita. Dia dijodohkan oleh Allah dengan kita. Sebab itu saya hendak antara masyarakat YBK ni, buatlah macam anak beranak. Memang kita dalam adik-beradik pun sama. Orang ni macam ni fikiran, orang macam ni. Tetapi kenapa yang kita tak boleh menyatukan diri kita? Sebab kita dijodohkan Allah. Takkan kita nak komplain Allah, kenapa? Jadi, kalau kita rasa jodoh kita tak sesuai, baik kita tarik diri. Jangan hancurkan YBK tu. YBK, yang ini masuk, jangan masuk kat sini, jangan masuk di sini. Tapi usahakan masuk supaya di celah ini, dan dia menangkup jadi satu. Kalau dia di sini, dia tak masuk, dia tak masuk. Dia tak akan masuk. Tak masuk. Tapi apabila kita elakkan sikit daripada bergeser, apalagi berlaga, elakkan bergeser, dia akan masuk cukup cantik. Tangan dua ni boleh diguna menumbuk gunung pun pecah. Itulah falsafah yang perlu dipahami oleh semua karyawan. Sebab kita dijodohkan. Saya kata dia, kita ni daripada macam-macam ragam ni, kita dijodohkan. Orang dari Kedah, ada orang dari Kelantan, ada orang daripada Selangor, ada orang daripada Melaka, ada macam-macam orang ada. Kita dijodohkan. Maka yang menjodoh ini Allah. Siapa yang komplain jodoh ini, orang ni tak elok, orang ni tak elok, orang ni tak elok, orang ni tak elok, maka orang ni sebenarnya komplain Allah. Kerana sebenarnya yang tak elok itu dia. Bukan orang tu. Dan orang tu, tiap-tiap orang ni ada kekuatannya. Buruknya 90, kekuatannya 10. Buruknya 90, jadi 10 jadi 100. Kuat sebenarnya. Tapi 90 tu kali 10 berapa pula? 900. Dia punya buruk tu. Tapi yang Allah hendak 100-kan yang baik itu. Dan 100 yang baik itu akan mengalahkan 90 yang buruk. Ini falsafah. Dan ia bukan mudah nak dilaksanakan. Kerana apa? Kerana ini suatu kepercayaan dan memerlukan jiwa yang kuat. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan tugas besarnya naik ke Sidratul Muntaha, dia dibasuh dulu. Buka hati itu, dibasuh dulu dengan air Zam-Zam. Basuh. Kemudian dimasukkan hikmah dan bijaksana dalamnya. Maksudnya, orang yang nak berlawan, orang yang nak bergerak ni, mesti basuh dulu ini. Basuh. Kemudian letakkan bijaksana. Itu sekolah, universiti. Letakkan bijaksana.
ilmu. Dan ilmu, kemudian dengan hati bersih, niat yang bersih, baunya suci. Niat tu kalau bersih, baunya nanti akan suci, ya, wangi, indah, bermanfaat, orang dapat hidup. Itulah dia namanya yang kita perlukan. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Syirhan, terima kasih kepada kaki tangan, kepada ahli lembaga pengarah yang sanggup bersama-sama dengan YBK untuk meneruskan perjuangan kita. Mari kita sambut merdeka ini dengan memerdekakan diri kita daripada menjadi hamba selain daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk di atas amanat merdeka yang diberikan kepada kami semua karyawan pada hari ini. Terima kasih juga pada semua barisan Alpa yang turut hadir bersama pada hari ini. Yang saya lihat daripada awal tadi, Datuk kupaskan dengan sangat cantik dari segi sejarahnya awalnya dulu sehinggalah akhir. Yang paling saya akhir sekali tadi, Datuk, terima kasih Datuk untuk kata-kata semalam adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, esok adalah hadiah. Terima kasih Datuk atas perkongsian kepada kami semua.